Assalamualaikum. Selamat malam. Apa khabar semua? Tengah buat apa tu? Hai. Kak Dewi saja je nak live malam-malam. Nak tengok crowd waktu malam macam mana. You all semua buat apa sekarang? Sekarang dalam 8.39 minit malam. Okay. Tadi Kak Dewi baru dapat mesej daripada customer. Dia cakap dalam grup geng ketum dia Hai Federogio, selamat malam. Tengah bertugas ke tu? Shift malam ke hari ni? Okay, dia bagi tahu Kak Dewi. Tolonglah bantu share Kak Dewi punya live. Share yang, sebab live ni selalunya Kak Dewi live yang bermanfaat. Okay, untuk you all semua. Bantulah share. Gitu. Okay, malam ni Kak Dewi nak share satu story. Ada satu customer ni, rupanya kawan-kawan dia dah beli set trust gold dengan Kak Dewi. Diorang ni ada dalam 5 ke 6 orang dalam satu grup. Okay, so tiba-tiba dia cakap, Kak Dewi hari ni Kak Dewi kena bantu tahu saya. Dia cakap sebab kawan-kawan saya semua dah berhenti ketum. Dia orang beli set trust gold tu dengan Kak Dewi. Oh, kerja malam Federo. Okay, selamat bertugas. Dah makan malam ke belum? Dia kata dia ada 6 orang. 5 orang tu semua dah berjaya berhenti ketum. Okay, asalnya diorang ni satu geng, beli sama-sama, lepak sama-sama, selalulah mengetum sama-sama kan. So bila tiba-tiba seorang kawan dia dah berjaya berhenti, dia tanya kenapa, macam mana boleh berhenti. Semua cakap beli dengan Kak Dewi. Kak Dewi tolong guide. Okay, aku dah berjaya dah berhenti ketum kan. Sebab bila 5 orang tu dah berjaya berhenti, so dia dah tak ada quorum. So dia minum ketum seorang-seorang. So dia boring. Okay, dan dia rasa macam tercabar. Macam mana kawan-kawan aku semua dah berhenti, aku belum berhenti lagi. Sebab asalnya dia cakap kawan dia yang pertama ada ajak. Okay, ada ajak join beli set trust gold, tapi dia tak nak. Dia kata kau minum dulu lah. Dia cakap kan, kau try dulu. Aku nak tengok kau. Kalau kau berjaya nanti aku join lah. Dia cakap macam tu. Nanti aku belilah. Kan biasa macam tu. Biasa tak? Ada kawan-kawan macam tu. Ataupun kita sendirilah. Kalau ni jom lah kita try produk ni nak. Kan? Hai Kak Kina Trust Gold. Apa khabar tu? Malam-malam ni buat apa tu? Biasa kan kalau kawan-kawan ajak, jom lah kita try produk ni kan. Tak apa, kau try dulu. Aku nak tengok kau berjaya, baru aku nak ni. Itu sikap manusia. Memang sikap manusia. Okay, jadi apa yang terjadi dekat dia adalah dia asyik suruh orang dulu. Ya, kawan yang pertama dah berjaya berhenti, mungkin dia kata alah nasib je kot. Tengok nanti mesti dia minum balik ni. Okay, sebab diorang ni memang jenis susah nak percaya betul ke ketum tu boleh berhenti. Sebab aku dah try dah macam-macam cara. Aku dah try stop dah 3 hari 4 hari. Lepas tu seminggu, paling lama pun 2 minggu je lah aku tahan. Lepas tu pergi minum balik. Kan? Tapi apabila kawan pertama berjaya, kawan kedua pun berjaya, kawan ketiga berjaya, kawan keempat berjaya, kawan kelima pun berjaya, tinggal dia seorang. So bila tinggal dia seorang-seorang, dia dah tak ada geng untuk lepak. Okay, dan dia rasa macam tercabar. Aku pun mesti kena berhenti juga. Sebab bila dia tengok perubahan, Yus, thank you Kak, yang penting saya dah berhenti. Tahniah Tuan Yus. Tak apa, teruskan istiqamah. Kalau dah berjaya berhenti, tak kisahlah dengan produk Trust Gold ke, berhenti sendiri ke, yang penting istiqamah. Dan bila berhenti, pastikan badan kita bersih daripada getah ketum tu. Tu yang bahaya. So apa yang dia cakap dengan Kak Dewi,
perubahan mereka, kawan-kawan dia tu, yang 5 orang tu, perubahan mereka tu yang membuatkan dia rasa sentap. Bila yang diorang ni, orang yang dah bersih, orang yang dah berjaya berhenti, dia dah tak ada mindset nak melepak-lepak, dah tak ada mindset yang negatif tau. Dia tak ada dah. Dia tengok kawan-kawan dia, hidup dia nampak lebih sihat, okay? Muka pun nampak lebih ceria, okay? Dia sendiri bila berdamping dengan kawan-kawan tu, dia rasa rendah diri. Sebab kawan-kawan tu semua macam, pernah tak you all semua jumpa kawan-kawan yang level dia tinggi sikit? Oh, you sis ambil produk akak ke? Alhamdulillah. Terima kasih tau Tuan Yus bagi feedback dekat dalam ni. So ini adalah Tuan Federo Gio pun adalah pengguna produk Trust Gold juga, dan berjaya berhenti juga. Dia 25 tahun, kes 25 tahun, dan pernah hampir stroke setengah badan kan. Lepas tu dia berhenti dan dia dah amalkan Trust Gold dan dia berjaya berhenti, dan stroke tu pun dah tak ada. Sekarang ni dia makin handsome. Okay. Perubahan yang dia bagi tahu, dia sendiri rasa ada gap dengan kawan-kawan dia. Diorang ni memang kawan daripada sekolah, okay, satu kampung, kawan sekolah. Lepas tu bekerja, balik kerja pun semua lepak sama-sama. Hari-hari lah, hari-hari join kan. So lepas tu bila kawan-kawan ni dah tak lepak dengan dia, dan dia tengok kehidupan kawan tu berubah. Kalau dulu kawan tu pakai selebet je, sekarang kawan-kawan semua handsome. Tiba-tiba nampak handsome, muka berseri-seri kan, gebu. Ada customer kat dia cakap, saya rasa bila tengok kat cermin, muka saya macam pakai bedak kat, padahal saya tak pakai bedak pun. Kan. So even Tuan Federo Gio pun bila saya nampak gambar dia yang terbaru, memang berseri-seri. So bila dia dah nampak macam tu, aura orang tu positif, aura dia negatif, dia akan berlawanan tau. Dia rasa sedih sebab dia dah tak ada kawan. So dia pun rasa jealous tengok kawan-kawan yang dah berjaya pulih. Kawan dia tiba-tiba ada seorang kawan dia boleh beli motor yang bagi dia orang mahal, okay, beli, keluarkan duit deposit, okay, sebab walaupun mereka duduk kat kampung, gaji mereka tu sebenarnya banyak, tapi diorang rasa diorang miskin sebab setiap bulan dia tak ada duit, sebab dia dah habis pergi beli ketum, beli rokok. Tapi bila dia dah berjaya berhenti ketum, duit yang sentiasa dia beli untuk ketum tu dulu tu, bajet yang setiap bulan tu, rupa-rupanya banyak. Dia tak sedar sebenarnya sebulan dia boleh habis 500, 600. So bila dah berjaya berhenti daripada ketum, 500, 600 extra tu, apa yang dia boleh buat? Of course lah, dia boleh keluarkan duit deposit beli motor. Dia nak beli motor apa? KTM, motor yang besar ke, 250cc ke, 500cc ke, okay? Dan itu yang terjadi pada husband saya. Apabila dia berjaya berhenti ketum dan rokok, dia dapat keluarkan bersih 1 biji, okay? Dan itu berlaku pada kawan-kawan dia. Banyak perubahan ke kawan dia. Kawan yang pertama dapat keluar motor, kawan kedua keluar kereta, kawan ketiga dapat pergi melancong. Dan yang paling best, dia cakap mereka semua dah kahwin. Kawan-kawan ni lebih erat dengan family. Kalau dulu mengabaikan family, waktu malam habis je maghrib, okay, terus pergi lepak kedai sampai pukul 11 malam, 12 malam, dah tak ada masa dengan family. Tapi sekarang diorang banyak masa dengan family. So dia terkontang-ganting. So dia pun cuba balik rumah tengok anak isteri semua. Anak isteri dia pun pelik kenapa dia ada kat rumah, tapi dalam masa yang sama dia terpaksa lah minum ketum kan, dekat rumah dia, tapi dia boring. So dia rasa macam ini adalah satu masa yang aku perlu juga berubah. Takkan 5 kawan aku yang tadi tu, sahabat tadi tu, dah berjaya pulih, aku seorang je kan. Apa orang cakap, tu satunya lah kan. Kita suka apa nanti orang cakap pasal aku macam tu. So dia pun cuba untuk berhenti. Tadi dia baru tanya dengan Kak Dewi. Kak Dewi pun dah tanya berapa lama dia minum, macam mana ni. Lepas tu dia pun cakap, tak apa Kak Dewi, saya tahu dah produk ni memang berkesan. Saya tahu 5 orang kawan saya tu dah berjaya berhenti. InsyaAllah dia cuba usahakan dapat set Trust Gold, dia pun nak berhenti. Kita doakan dia supaya dia boleh berjaya berhenti. Tuan tadi yang message Kak Dewi tu, okay, Kak Dewi doakan semoga anda juga berjaya berhenti macam 5 sahabat tu. So lepas ni dah tak ada gap dah, so boleh berkawan dah dengan yang real. Sebenarnya kawan ni bukannya menjauhkan dia,
Bukan menjauhkan dia, dia je yang terasa. Sebab dia rasa diri dia macam tak bersih. Kawan-kawan tu semua nampak macam best saja, nampak macam orang baik-baik je kan. Dia bila orang ni dah keluar daripada masalah kegelapan, orang akan nampak dia best tau. Aura dia best macam tu. Betul tu Tuan Yus. Bila tak dapat ketum, mood jadi nak marah. Sebab itulah saya berhenti. Yes. Bila tak dapat ketum, memang ramai jadi pemarah. Ramai isteri yang mengadu dekat Kak Dewi, bagi tahu dia terkejut apabila suami dia yang dulu dia kenal sebelum kahwin, dah kahwin, sebelum minum ketum, seorang yang sangat lemah lembut, tak pernah tinggi suara, tak pernah pukul anak, tiba-tiba boleh mengherdik anak. Ada juga yang isteri bagi tahu dekat Kak Dewi sampai suami dia jadi macam tak tahu nak kata. Anak tu baru lahir, baru umur 6 bulan. Anak biasalah, anak 6 bulan kadang-kadang dia tak sedap badan, dia akan merengek ni semua kan. Tiba-tiba dia marah anak tu. Dia rasa macam nak baling anak tu sebab dia di dalam keadaan yang tak normal. Tuan Federal cakap beli motor 2 biji bagi sumbangan kepada member. Wow, hebat. Saya pun tak mampu nak buat macam tu Tuan Federal Jiwa. Saya sangat terharu dengan apa yang Tuan Federal buat. Okay, membantu kawan yang lain. Yelah, sebelum ni duit habis kat ketum pun beribu kan. Saya tak terkejut yang Tuan boleh belikan motor untuk kawan. Saya tak terkejut sebab sebelum ni Tuan Federal pernah share habis banyak juga untuk ketum 1 bulan kan. Kalau boleh dapat motor second ke dalam 1,000 ke, saya rasa pun dah boleh. Ya Allah, saya rasa macam sebenarnya ada banyak feedback daripada customer-customer Trust Gold yang tahun lepas yang dah berjaya pulih. Tiba-tiba bila dia nampak status WhatsApp Kak Dewi, dia akan reply, Kak Dewi saya dah pulih, Alhamdulillah saya dah macam ni. Kak Dewi rasa macam bersyukur sangat. Kak Dewi hanya untung daripada anda 1 kali je. Kak Dewi jual produk set Trust Gold, Kak Dewi untung 1 kali saja. Tapi anda untung berkali ganda seumur hidup. Selagi anda tak lari daripada landasan, selagi anda tak mengulangi kesilapan tu, anda sendiri akan rasa macam nikmat dia. Okay, anda yang dapat. Kak Dewi hanya boleh dengar, tengok dan happy. Itu je. Okay, Kak Dewi tak ada pun berniat macam aku kena cari produk yang dia kena bergantung dengan produk aku supaya aku pun boleh jadi kaya. Semua hidup diorang kena beli produk aku. Kak Dewi tak ada fikir macam tu. Sebab target kita dalam Trust Gold adalah betul-betul nak bantu orang. Sebab Kak Dewi pernah berada di dalam masalah suami yang ada masalah ketagihan ketum. Masalah tu kalau tak ada orang bantu, memang teruk lah. Teruknya bukan pada kaki ketum tu, teruk juga dekat dia. Tapi yang paling teruk tu pada keluarga, pada isteri, pada anak-anak. Kalau dia belum berkahwin, pada ibu bapa dia, pada adik-beradik dia. Dia tidak sedar dia sebenarnya memberi masalah kepada family, kepada orang sekeliling. Dia langsung tak sedar. Dia rasa aku tak buat salah apa pun, aku minum ketum diam-diam seorang je. Dia rasa macam tu. Tapi dia lupa, dia tak sedar dia telah mengabaikan isteri, dia mengabaikan anak-anak. Okey, kerjaya dia ramai tau yang bagi tahu berhenti kerja sebab ketum. Kenapa sebab ketum? Satu, dia susah nak bangun pagi, selalu lambat pergi kerja. Lepas tu selalu rasa lemau-lemau. Okey, prestasi tak bagus. Okey, kreativiti dah hilang. Seriously. Ini apa feedback yang Kak Dewi dapat daripada customer. Ada yang putus cinta, makwa dah tinggalkan. Ada yang putus tunang, ada yang bercerai. Okey, semuanya disebabkan ketagihan ketum. Memang ada orang kata ketum tu ubat. Yelah, ketum tu kan ubat yang kau pergi minum hari-hari tu. Kenapa? Bukan dia nak minum hari-hari. Kalau dia tak minum, dia sakit, masalah dia. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab ketum tu, buat pengetahuan anda, dia adalah sebagai penahan sakit.
bius. Kalau bius tu diambil setiap hari, of course lah badan kita jadi rosak. Senang katanya rosak lah, saraf rosak, sel rosak. Sebab dia buatkan badan kita bergantung sangat dengan ketum tu. Bila dia tak ada, lemah lah. Kan? Umpama tiang tak ada tempat gantung, lemah lah. So dekat sini kita jangan blame sangat kaki ketum. Sebab bukan diorang yang nak sebenarnya. Serius. Sebab semangat je kuat nak berhenti, tapi sakit-sakit badan juga. Ya. Okay, dalam macam ni, dalam rawatan Trust Gold, kita bukan kata you minum sekarang ni set TG terus sembuh. Tak ada lagi produk macam tu. Kalau kita pergi ke doktor, hospital, doktor pun tidak pernah menjanjikan sembuh 100%. Tak menjanjikan tak ada kesakitan. Okay, dalam rawatan set Trust Gold, apa yang Kak Dewi boleh bagi tahu, kita tidak memaksa customer on the spot hentikan ketum atau rokok ke, dadah ke. Kita bermula dengan control. First kali, bila dia amalkan set Trust Gold, dia akan mengalami detox, dia akan berak, kencing, berpeluh, muntah. Okay, selalunya hari pertama. Okay, tapi ada juga customer Kak Dewi bagi feedback, hari pertama dia amalkan set Trust Gold, dia terus rasa macam ada energy, tak perlu ambil ketum pun. Tapi bagi orang yang sangat-sangat ketagih, dia masih lagi perlukan ketum. Tapi Kak Dewi akan suggest dia ambil ketum original sikit je. Just nak basahkan tekak, setakat membasahkan tekak. Okay, dan Cik Abel ni sabar ya Cik Abel. Mesti dia terkejut, kenapalah saya pergi decline dia punya WhatsApp. Okay, sekarang ni dalam proses rawatan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita kurangkan dulu dos pengambilan anda. Kalau anda seorang yang sangat ketagih, tengok macam mana perubahan tindak balas set Trust Gold pada tubuh badan. Okay, so lepas tu akan beransur-ansur rasa hilang ketagihan tu. Dan selalunya customer Kak Dewi akan bebas pada hari ke-7. Hari ke-7 dia akan alami satu perubahan yang luar biasa. Dia sendiri rasa mood dia pun dah semakin ceria, badan dia pun rasa macam ada energy, dan dia sendiri akan bagi feedback, Kak Dewi, saya rasa saya dah okey. Dan Kak Dewi pernah terkejut pada hari ketiga, ramai juga hari ketiga yang bagi feedback, Kak Dewi, saya dah tak ada rasa sakit langsung, saya dah tak ada rasa nak fikir ketum, dan saya ada energy. Itu orang yang kuat semangat. Dia bergantung tau pada tubuh kita, pada semangat kita. Ya, masa proses berhenti memang ambil juga sikit ketum untuk cover, tapi last berhenti. Yes. Sebab tu kita kata kita membantu customer kita dalam keadaan yang selesa. Kejap Yes, Naling tengah buat live. Tengah buat live. Dah habis dah? Belum. Okay, bye. Bye. Tadi husband Kak Dewi, dia buat video call daripada India. Dia belum balik lagi. Okay, doakan dia semoga semua jemaah, semua rakyat Malaysia yang ada kat India dapat balik segera. Okay. Okay. So, tu dia dah masuk tengok. Nampak tak? Isteri awak tengah buat live ni. Okay, Yus. Yes, betul. Macam yang Tuan Yus cakap, dia masih lagi boleh ambil ketum. Kita tidak larang. Okay, dia mengikut kepada tahap tubuh badan anda sendiri. Dan apa yang akan berlaku adalah kita ikut proses dia. Yang penting apa dalam rawatan Trust Gold, air masak kena cukup. Tak cukup air masak, anda sendiri memang sakit. Kalau kita ambil produk daripada doktor pun, ubat daripada doktor pun, doktor akan sarankan kita ambil air masak secukupnya. Kalau masuk ward pun kena inject masuk air. Okay, mana anda mahu? Nak masuk hospital masuk air kat sini ke nak minum air masak sendiri? Kan? Dan kalau anda mengalami, katalah
Ramai orang cuba berhenti ketum ni sendiri tau. Diorang ingat berhenti ketum ni berhenti minum air ketum je. Dia lupa nak rawat badan dia. Dia lupa nak keluarkan balik getah ketum. Sebab dia tak tahu apa punca sebenarnya yang buatkan ketum ni menyakitkan tubuh badan. Daripada apa? Sebenarnya daripada getah dia tu. Getah dia tu dipanggil mitraginin. Okay. Apabila saintis check, getah tu sama je dia punya kesan dengan getah dalam pokok popi. Popi tu tahu kan, orang buat dadah heroin. So tahap ketagihan dia sama. Sakit dia sama. Federer Gio sendiri mengaku boleh sampai jadi stroke. Federer Gio sendiri mengalami sampai jadi stroke. Okay. So apa yang penting, first kali mesti buang dulu. Kalau kita tak buang, kita akan sakit. Susah. Ramai yang cakap dengan Kak Dewi, alah nak berhenti ketum tu boleh je Kak Dewi. Saya dah pernah berhenti dulu 2 bulan yang lalu. Okey, 6 bulan yang lalu. Tapi lepas tu saya minum balik. Kenapa? Sebab dia tak buang lagi getah. Dia berhenti macam tu je. Dia tahan je sakit. Ada yang tahan sakit sampai sebulan. Sampai warded. Last keluar daripada hospital, dia jadi ketum balik. Sebab apa? Sebab getah tak keluar. So, keluarkan dulu getah. Kita rawat balik dalaman kita. Kita dah rosakkan dulu, so kita kena repair lah balik. Kan? Bertanggungjawab pada diri sendiri. Jangan kedekut pada diri sendiri. Ramai sangat ni yang kedekut pada diri sendiri. Bila Kak Dewi tanya berapa tahun dah minum ketum? 9 tahun, 10 tahun. Sebulan habis duit berapa? Sebulan ada lah kot, baru nak kira lah. Sehari RM30, sebulan RM900. Nasib lah dek. So bila nak cari penawar tu, kedekut lah pula. Kak Dewi tak ada lagi ke yang murah daripada yang package Kak Dewi ni? Kan? Kalau ada Kak Dewi dah bagi lah dek. Okay, itu dah habis murah dah Kak Dewi bagi. Sebab anda beli sekali je. Anda beli sekali dan anda sembuh, anda tak payah beli lagi kan. Nombor telefon Kak Dewi pun boleh buang. Okay. Macam tu. Tuan Federer Gio 25 tahun, alhamdulillah boleh berhenti minum air ketum. Siapa sangka 25 tahun hari-hari ambil ketum, tiba-tiba dah tak ambil. Siapa sangka boleh berhenti? Siapa sangka boleh berhenti? Tuan Federer, RM1,000 satu bulan. Setahun RM120,000. Wow. Banyak. Sebenarnya kan, orang yang minum ketum ni Kak Dewi geram tau. Dia cakap, saya ni miskin lah Kak Dewi, saya tak ada duit. Memanglah miskin. Duit habis beli ketum. Cuba tak habis kat ketum. Tengok Tuan Federer Gio sebulan. Sekarang ni pun dah beli 2 biji motor bagi kat kawan. Tolong kawan. Sebulan RM1,000 dah. RM1,000 tu sebulan. Simpan 10 bulan. Siapa yang bujang tu sebulan RM1,000 simpan, setahun je boleh pinang anak dara orang dah. 12,000 boleh pinang anak dara orang dah. Okay, boleh kahwin dah. InsyaAllah. Siapa nak kahwin time PKPP, sekarang PKPPP. 12,000 setahun Kak Kina. Hai, Masya Allah. Sebulan RM1,000 untuk ketum. Belum rokok lagi. Kejut lah Kak Dewi. Kalau husband Kak Dewi bagi Kak Dewi duit simpanan RM1,000 sebulan, kumpul kan, boleh beli emas koko, boleh beli rantai, boleh invest, kumpul lagi. Wow, banyak sebulan RM1,000. Beli ketum je RM1,000 sebulan. Syok. Tapi ramai tau yang habis duit dekat ketum banyak, tapi sedih. Dekat mak ayah tak boleh nak bagi 10 sen pun. 10 sen Kak Dewi cakap RM10 lah. RM10 pun gigil nak bagi dekat mak. Tapi lepas tu bila sakit, mak boleh pinjam duit tak mak nak beli penawar ketum. Ramai macam tu. Ataupun nanti puan, saya nak bincang dengan isteri saya jap. Sebab nak pinjam duit dia untuk beli penawar. Itulah. Bila isteri nak minta beli emas, marah. Tapi minta duit isteri nak. Isteri ni pun lurus, bagi je. Tak baik tau macam tu. Tu siapa yang dah berjaya berhenti tu, Tuan Federer Gio belum kahwin lagi.
Tuan Yus-Yus tu saya tak tahulah. Kalau dah kahwin, jangan kedekut dengan isteri. Duit yang habis kat ketum tu, belanjalah isteri. Bahagikan isteri. Kita punya rezeki tu nanti berlipat kali ganda. Ada anak, belikan anak-anak mainan, belikan anak baju, belikan apa-apa bantuan pelajaran untuk anak-anak. Okay, simpan duit. Sekarang ni zaman yang ada krisis macam ni, paling penting kita kena simpan cash. Okay, labur pada emas ke. Memanglah emas mahal sekarang, beli je, tak apa. Sebab jangan cairkan duit kita. Kita perlukan nanti. Kita tak tahu dalam berapa bulan yang akan datang macam mana keadaan. Sebab baru Malaysia je yang nampak okey. Indonesia pun belum. Okey, Singapura pun belum. Negara lain pun belum. Amerika lagi teruk. So kita tak tahu ekonomi dunia macam mana. Berjimat-jimat. So sekarang anda yang tengah ketagih tu, saya tahu mesti ada yang tengah minum ketum ni sambil tengok live Kak Dewi. Mesti ada ni yang minum ketum tengah tengok Kak Dewi live. Lepas tu duk tengok je, lepas tu duk fikir, cakap dengan member apalah Kak Dewi bel. Tapi dalam hati tu, bilalah aku boleh berhenti juga kan. Ramai dah mesej Kak Dewi ni masuk ni. Tak apa, sabar nanti Kak Dewi jawab. Okay, so bagi anda yang tengah tengok live Kak Dewi ni, yang masih lagi fikir bila nak berhenti. Wah, mana ada kedekut Kak nak bawa bini travel. Bagus. Tapi sekarang ni tak boleh overseas lah dalam Malaysia. Bawa lah pergi Langkawi tu. Langkawi dah full book dah. Cameron Highland. Tapi tadi Kak Dewi tengok kat grup Cameron Highland banyak kedai tutup. So tak payah pergi Cameron Highland. Maybe pergi tempat-tempat yang macam pantai ke, pergi dekat Gold Coast, Port Dickson tu ke, dengan cerita dia punya package murah. Pandai tak Kak Dewi? Siapa isteri awak ni? Patut berterima kasih dekat Kak Dewi. Okay, siapa yang dah berjaya berhenti tu, kena ingat balik siapakah orang yang tolong anda. Tak nak ingat Kak Dewi tak apa. Just macam Kak Dewi ni, Kak Dewi cuma minta you all doakan semoga Kak Dewi boleh bantu ramai lagi orang supaya Trustgold ni makin berkembang. Target Trustgold, kami nak ada pusat rawatan sendiri, dan mungkin kita nak adakan package yang mampu milik untuk mereka yang betul-betul tak mampu. Kena tengok payslip. Okay, bagi yang mampu kena bayar lah ikut harga package. Bagi yang tak mampu, kita nak bagi special discount. Bagi betul-betul yang tak mampu, ini adalah vision kita one day. Bukan sekarang. Nak pergi Sabah dan Sarawak 1 bulan. Wow, lama je. 1 bulan duduk sana. Wow, orang sana ke? Federal orang sana ke? Bukan orang Kedah ke? Buat apa nak pergi Sabah Sarawak tu? Dah mak. Okay, so kepada anda yang rasa macam dah berjaya pulih sekarang ni, sebenarnya ada peluang tau untuk you all yang dah berjaya pulih ni. Tuan Yus, Tuan Federagio, okay, kami open untuk dropship. Okay, kalau ada kawan-kawan yang nak berhenti, bagi tahu dekat Kak Dewi. Kak Dewi, saya ada kawan lain nak berhenti. Nanti Kak Dewi bagi sikit commission kat you all. Kita sama-sama share rezeki. Jebon Najib. Wow, nama dia Jebon Najib. Mampu apa tu? Mampu tengok. Tuan Jebon, ada masalah ketagihan ketum ke? Okay, so kepada anda, Kak Dewi ada letak link tau dekat situ. Kalau you all perlukan bimbingan Kak Dewi, ataupun anda dekat dengan Kak Kina dekat area Kedah, atau dekat Kelantan, dekat Rawang, dekat KL, dekat Semenyih, okay, kalau anda rasa anda perlukan bantuan Trustgold, klik link yang Kak Dewi bagi. Kak Dewi cuba bagi ejen-ejen terdekat dengan you all, atau nak Kak Dewi sendiri yang guide you all pun tak ada masalah. Okay, Kak Dewi sebenarnya memang suka je bantu orang. Sebenarnya Kak Dewi pernah dulu satu tahap tu Kak Dewi rasa Kak Dewi give up nak buat Trustgold. Kak Dewi rasa macam tak apalah, aku boleh buat benda lain kot, kan. Biasalah manusia ada satu tahap tu dia akan down macam tu. Tapi kan tiba-tiba Kak Dewi rasa macam
apa ni, message tu bertalu-talu. Kak Dewi ada 2 handphone. Sebelum ni 3 sebenarnya, so jadikan 2 je. Message banyak masuk. Dia masuk kan, Kak Dewi tak boleh ke tolong saya apa semua kan. Lepas tu Kak Dewi kata, macam mana nak stop ni, orang non-stop message handphone Kak Dewi kan, minta tolong. Lepas tu Kak Dewi ada terbaca satu hadis tu, dia cakap sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain. So Kak Dewi rasa Transgold ni memang betul-betul bisnes yang memberi manfaat pada orang lain. Yes, of course kami pun make profit, tapi kami bukan make profit until seumur hidup orang tu. Yus akak lah yang bagi input untuk berhenti. Serius bagi mana-mana kaki ketum, pilih jalan untuk berhenti untuk kebaikan. Betul tu Tuan Yus. Tuan Jebon Najib Kuala Lipis. Wow. Okay, Kak Dewi cakap Kak Dewi seriously memang nak ada ejen dekat Pahang. Tak kisahlah dekat Kuantan ke, Temerloh ke, Lipis ke. Lipis tu dekat dengan Siti Nurhaliza. Okay. So siapa dekat situ yang nak jadi ejen Kak Dewi, boleh jadi. Kalau nak jadi mini ejen dulu pun tak apa, Kak Dewi boleh guide. Sebenarnya tak susah lah nak buat Transgold. Nak bantu orang ni, bila kita punya bisnes ni betul-betul membantu orang, Allah pun akan bantu kita tau. Yang penting nawaitu tu ikhlas. Sebab semua tim Kak Dewi memang Kak Dewi saring habis-habis. Apa nawaitu diorang untuk buat bisnes. Kalau setakat macam orang lain yang suka-suka nak buat produk kecantikan, macam yang nak hi bye je macam tu, okay beli lepas tu belah macam tu, tak ada bagi benefit kat orang lain, tak ada rasa satisfaction apabila dapat bantu orang, yang rasa macam tak suka nak guide orang. Yang tu Kak Dewi tak nak. Kak Dewi nak orang yang betul-betul ada hati. Boleh Tuan Jebon Najib klik link yang Kak Dewi bagi tu. Nanti Kak Dewi bagi tahu macam mana nak jadi ejen. Orang yang ada hati murni, yang suka nak bantu orang lain, yang bila dia tengok perasaan dia macam ni tau. First time Kak Dewi bantu orang lain lah, bukan suami. Dulu suami kan, lepas tu tiba ada orang lain yang Kak Dewi bantu dan dia berjaya pulih. Perasaan dia lain tau. Dia buat kita rasa macam kita nak bantu orang lain lagi. Sebab bila orang tu pulih, kita daripada awal dapat mesej dia, Kak Dewi saya ada masalah ni, sebabkan ketum ni saya masalah macam ni, gaduh suami isteri, perang, pumpang, semuanya masalah. So lepas tu okey Kak Dewi, saya bertekad nak berhenti, saya nak package yang ni, package ketiga. Okey, beli sampai terus follow. Okey Kak Dewi, saya akan follow apa yang Kak Dewi cakap ni, saya follow. Lepas tu dah follow, Alhamdulillah Kak Dewi saya dah berjaya pulih. Dan apa yang tahu mesej yang dia cakap, Kak Dewi, inilah kali pertama saya rasa sangat-sangat happy, sihat. Dan hubungan saya suami isteri dah baik, anak-anak pun dah mula dekat. Kalau tak sebelum ni jarak. Okey, jarak sangat. Lepas tu apa yang paling best, dia akan cakap, saya doakan Kak Dewi semoga bahagia, sukses. Tu benda tu yang Kak Dewi rasa macam wow, bestnya orang doakan kita. Seronok. Hai, siapa tengah tengok Kak Dewi tu, say hi sikit. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi tonton Kak Dewi. Boleh share Kak Dewi punya live ni. Mana tahu bermanfaat untuk orang lain. Awak share satu klik, awak klik satu share. Lepas tu tiba-tiba ada orang masuk dan dia rasa ini adalah penyelesaian hidup dia, dan dia berubah dan dia berjaya. Anda yang tukang share tu pun dapat bahagian juga tahu. Tak percaya? Cuba try share. Okey, Tuan Jebon Najib, boleh klik link yang Kak Dewi bagi tu. Nanti Kak Dewi akan bagi tahu package agent macam mana. Kalau nak mula dengan dropship boleh, nak mula dengan agent boleh. Tapi kalau boleh dekat sebelah Lipis tu, Kak Dewi harap boleh pegang stok. Sebab customer suka COD. Dan satu lagi tempat yang hot ni adalah dekat Perak. Ramainya customer Perak minggu ni. Seriously. Tadi pun Kak Dewi pergi post pun ada 5 parcel, 4 tu Perak, 1 tu Ampang. So
sangat-sangat memerlukan ejen yang boleh COD. Hai kepada siapa yang tengah tonton Kak Dewi malam ni, cepat klik link yang Kak Dewi bagi. Siapa yang klik link malam ni, okay, tanya dekat Kak Dewi. Siapa saja yang tanya dekat Kak Dewi malam ni, sama ada dia nak jadi ejen ke, dia nak dapatkan set trust gold ke untuk masalah ketagihan, ada special discount. Yes, malam ni saja ada special discount. Nanti Kak Dewi bagi. Okay, alright. So ada tadi, okay, kepada yang baru masuk, apa yang Kak Dewi bebel ni? Malam-malam ni apa yang Kak Dewi bebel ni? Bagi yang tak tahu, bagi yang mungkin baru first time masuk dalam page Kak Dewi ni, nama page kita ni adalah Perunding Ketagihan Ketum. Tapi kita ni sebenarnya membantu orang yang ada masalah ketagihan ketum, dadah, rokok dan juga arak. 4 perkara ni masalah dalam negara kita. Okay, kita ada a few brand lain juga yang ada kerjasama macam ni yang nak membantu masyarakat Malaysia. Tapi masalah dia, orang yang ada masalah ni ramai sangat. Okay, ramai sangat. Jadi kita perlukan orang untuk membantu. Dan macam kami di Trans School, kami dah banyak sangat testimoni. Okay, dalam live saya sekarang yang komen pun ada testimoni kami sekarang dalam ni. Kalau you all yang suka tanya Kak Dewi, Kak Dewi betul ke berkesan? Nampak tak? Ni Tuan Federo Gio ni dah 25 tahun minum ketum, dah berhenti. Okay, ni Tuan Yus ni pun dah berjaya berhenti. Kalau you all rasa nak tahu macam mana pengalaman diorang berhenti, boleh PM je diorang kot. Saya rasa diorang tak ada masalah untuk bagi tahu macam mana nak berhenti dengan set trust goal. Okay, Kak Dewi macam ni je lah, hari-hari bagi tahu, okay, apa kebaikan yang you all boleh dapat selepas berhenti, apa keburukan yang you all kalau teruskan dengan ketum. Tapi apa pun, niat tu daripada Tuan Badan sendiri. Kalau Kak Dewi pupek, you all rasa macam nothing lah Kak Dewi ni, pun tak jadi juga. Okay, tapi Kak Dewi takkan berhenti untuk popek bagi tahu you all. Sebab dalam Malaysia ni, okay, rata-ratanya semuanya kita adalah orang Islam. Okay, Kak Dewi sedih kalau orang Islam kita sangkut dengan benda-benda yang macam ni. Sebab apa? Masa bulan Ramadan hari tu, ramai sangat tak boleh puasa. Ramai. Sedih tau. Puasa tu satu kewajipan bagi orang Islam. Okay, kita tak mampu puasa. Macam mana? Apa pandangan masyarakat bukan Islam pada kita? Okay, apa pandangan Allah pada kita? Macam mana kita nak menghadap dia nanti? Kalau anda kata ketum tu tak salah, Kak Dewi suka salahkan ketum tu. Kak Dewi tak nak salahkan manusia. Sebab manusia ada hati dan perasaan, ketum tak ada perasaan. Okay, kita salahkan je dia. Tak payah nak bela ketum tu. Sebab yang pentingnya sekarang kita, Anda boleh berhenti. Okay, kalau anda teruskan lagi dengan ketum tu, ramai yang kata solat pun ke laut, puasa pun idok. Okay, nak sedekah macam mana? Kata duit pun tak cukup untuk ketum, berhutang lagi untuk ketum, apa lagi nak sedekah? Tanggungjawab pada family pun dah lari. Okay, banyak yang 90% negatif, pandangan negatif tentang ketum. Okay, ada yang kata ketum tu bagus. Saya minum ketum ni, kencing manis saya boleh hilang lah apa. Kencing manis dia tak hilang. Kalau dia stop ketum tu, saya tanya apa jadi? Kencing manis dia naik balik. Maknanya bukan hilang, kencing manis dia tak hilang. Tapi lama-lama saraf dia yang akan problem. Tak boleh gerak kaki, tangan. Kak Dewi ada ramai tahu customer yang bagi feedback macam tu, sampai saraf dia rosak, dia tak boleh gerak. Ada yang masalah jantung, Puan Sakina yang bagi tahu dekat Kak Dewi, customer dia sendiri mesej dia cakap baru keluar hospital, dia ada masalah jantung sebab dah 10 tahun minum ketum, isap rokok. Of course, bila dah minum ketum, rokok dia makin kuat. Rata-rata yang minum ketum ni, apa rokok you all? Suria, udang garam.
Downhill. Yang kau punya. Okay, makin kuat. Sehari 3 kotak. Okay, ini apa habit yang saya tengok dulu lah suami saya dengan geng dia. Suami saya dulu masa minum ketum memang kuat hisap rokok. Rumah bau asap rokok, saya tak suka. Tapi sekarang Alhamdulillah, bila dia dah berjaya berhenti semua, wajah dia pun dah berseri, okay, wangi. Kita tak rasa stres dah. Banyak perubahan yang berlaku. Sebab tu Kak Dewi suka nak bantu orang lain juga untuk bebas. Dan Kak Dewi sangat peduli isteri-isteri dia, isteri-isteri kaki ketum ni. Sebab ramai yang mengadu dekat Kak Dewi kadang-kadang tengah malam. Mungkin tengah malam tu dia rasa stres sangat, dia tak ada kawan. Panjang lebar dia mesej dekat Kak Dewi, dia luahkan semua. Dia ada yang cakap, saya terpaksa tulis macam ni dekat Kak Dewi sebab saya tak ada tempat nak mengadu. Nak cakap dengan mak ayah, nanti of course, kau cerai je lah dengan laki kau. Ada mak ayah yang macam tu. Okay, buat apa nak tahan-tahan masalah, kan? Cerita dekat kawan-kawan, nanti ada yang mulut besar cerita kat orang lain, buka aib suami pula. So dia terpaksa cerita dekat Kak Dewi, dan Kak Dewi pun baca dan cuba faham. Dan Kak Dewi faham sebenarnya masalah tu. Tapi apabila suami dia dah berjaya pulih, nampak keceriaan isteri tu sendiri. Walaupun Kak Dewi tak nampak muka dia, daripada cara dia menulis tu, Kak Dewi nampak dia punya kebahagiaan. Orang tu, isteri-isteri yang macam tu, yang Kak Dewi peduli sangat sebenarnya, yang Kak Dewi nak bantu sangat. Yang penting ikhlas. Ikhlas nak tolong suami. Okay, ikhlas. Kita kahwin dulu, kita kena ingat balik, kadang-kadang ada isteri-isteri yang stres terus minta cerai dengan suami. Ada yang ramai yang kena tinggal dengan isteri, okay, sebab masalah ketum ni. Sebab kerja dah jobless, lepas tu masalah sana masalah sini. So isteri tak tahan, isteri belah. Mungkin dia baru kahwin ke macam mana kan, tak tahan, orang muda terus belah macam tu. Tapi bagi Kak Dewi, kalau anda ada, kita ingat balik nawaitu kita kahwin dulu dengan suami macam mana. Of course kita nakkan sesuatu yang baik, pengakhiran yang baik. Dalam perkahwinan tu tak semestinya semuanya cantik. Selalunya permulaan dia, bila dah mula ada masalah, ada cabaran, yakinlah Allah nak bagi sesuatu yang besar, yang best. Okay, seriously, ini pengalaman. Kalau sekarang ni kita nampak suami kita sedang melakukan sesuatu kesilapan, kita cuba bantu dia dulu. Bantu sehabis daya kita. Okay, of course kita kena minta dengan Allah. Okay, yang pegang hati tu Allah. Yang jadikan apa-apa pun Allah. Yang luluskan apa-apa pun semuanya Allah. Kita makhluk ni semuanya hanya perantara. Jadi first kali doa dulu dengan Allah. Lepas tu tengok balik, apa kesilapan kita dulu. Jangan tengok silap suami dulu. Apa silap kita dulu. Perbaiki dulu apa silap kita. Kena mengaku silap kita. Lepas tu kita fikir balik, masih sayang suami atau tidak. Kalau sayang suami, kita tengok apa yang kita boleh bantu dia. Jangan fokus pada masalah, tapi cuba cari solution. Ini tips yang Kak Dewi bagi. Jangan fokus masalah, tapi cari solution. Macam mana aku nak bantu. Memang sekarang dia ni macam annoying sangat. Kita rasa dia annoying, menyampahnya. Aku tengok dia ni, aku dah tak tahan lah dengan dia ni, kan. Tapi cuba cari jalan dulu. Cari jalan keluar. Jangan kedekut dengan suami. Kalau kita rasa kita perlukan keluar bajet untuk bantu suami kita, keluarkan. Okay, bantu suami kita. Lepas tu bincang dengan dia baik-baik. Sebenarnya dia orang bukan tak nak berhenti, dia orang tak berani nak berhenti sebab dia orang takut sakit. Orang lelaki paling takut sakit. Orang perempuan boleh tahan. Orang lelaki sakit sikit pun dah mengadu. Bau hingus meleleh pun dah tak tahan lah Kak Dewi, hingus meleleh, kan. Padahal bau hingus meleleh, perempuan tu bersalin Caesar lah, apalah, semua dia boleh tahan. Lelaki tak boleh, dia jenis yang lain. Okay, so kita kena bersabar 200%. Sabar, memang sabar. Jangan risau. Kita fikir lepas dia sembuh ni mesti best.
Dia sembuh je mesti best. Fikir macam tu. Lepas tu dah cari jalan. Okay, contoh kalau you all pilih Kak Dewi, pilih produk Kak Dewi untuk guide. Kak Dewi guide, bantu suami tu siapkan dia punya bahan-bahan dia tu. Okay, dia set TG, Kak Dewi bagi jadual apa semua, jaga jadual dia, bagi dia minum, jaga air masak dia. Okay abang, Kak Dewi kata kena minum susu. Kak Dewi kata kena buat exercise, jom kita pergi jogging sama-sama. Kan best, ada masa bersama. Betul tak? So buat sama-sama dengan dia, jaga dia. Lepas tu cuba tengok perubahan dia. Sebenarnya bila suami kita dah berubah nanti kan, mengikut apa yang macam kita suka tu, it's a miracle sebenarnya. Macam miracle, ting, dia dah berubah macam tu. So lepas tu kita takkan fikir dah kesedihan kita yang lalu. Wanita selalu macam tu. Dan apa yang Kak Dewi dapat feedback daripada isteri-isteri, semua akan cakap, Alhamdulillah Kak Dewi, suami saya dah baik sangat sekarang. Suami saya bawa saya pergi shopping lah. Suami saya ada tu, tahu tak, suami dia seorang macam kontraktor kampung lah, buat projek-projek kampung semua kan. Suami dia dapat duit terus bagi kat isteri dia semua. So isteri dia jadi banker. Best ke best? Of course lah best. Kan? Bukan nak kata perempuan nak conquer lelaki, tak. Selalunya perempuan ni sebenarnya nampak lelaki macam melindungi wanita, tapi sebenarnya wanita menjaga lelaki. Tak percaya tu tanya Abang Firdaus tu. Dia tak tengok ke isteri dia tengah live ni. Okay. So penatlah Kak Dewi popet-popet. Tadi kan Kak Dewi kan order apa tahu? Dia tak sabar nak makan durian. Okay, so sampai kat sini dululah. So kepada anda tadi, Tuan Yus nak jadi ejen, Tuan Federal Gio saya rasa dah boleh jadi ejen saya, ataupun Kak Kina. Okay, kita akan bantu macam mana nak jadi ejen. Senang je sebenarnya. Kita bantu orang lain, kita pun dapat income. So kepada yang lain yang masih duk terfikir-fikir tengah minum ketum tu, ingat ni Kak Dewi. Kak Dewi yang boleh bantu anda untuk bebas daripada ketagihan ketum seawal 7 hari. Okay, klik link yang Kak Dewi bagi tu. Nanti Kak Dewi tolong guide. Sebenarnya ada banyak mesej masuk. So Kak Dewi kena stop dulu. Nak jawab mesej-mesej diorang. Nanti diorang marah Kak Dewi. Selalu marah Kak Dewi tu. Lambatnya Kak Dewi ni nak jawab. Okay, lah, sampai kat sini dulu. Terima kasih kerana sudi menonton Kak Dewi malam ni. Saja testing waktu malam macam mana. Kan? Mana tahu nanti Kak Dewi nak buat kontes ke waktu malam. Tunggu je lah. Okay, so sampai kat sini dulu. Terima kasih kerana sudi menonton. Kak Dewi minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah kata. Okay, kepada anda semua, Kak Dewi doakan semoga mana yang dalam rawatan dapat pulih dengan segera tanpa ada rasa sakit. Mana yang dah pulih, semoga diberi rezeki yang melimpah. Okay, bahagia hingga ke syurga bersama family. Okay, so sampai kat sini dulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.